Kita intro dulu. Tahukah anda, sepatutnya bermula hari ini 1 Februari 2024, kerajaan melaksanakan sistem Contract of Service, iaitu lantikan baru penjawat awam berdasarkan kepada kontrak. Tetapi dalam keadaan yang begitu cacar merbah pada ketika ini, rasa-rasanya kerajaan boleh berfikir untuk tangguh dulu kot. Demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kembali berbicara berkenaan dengan polemik isu lantikan pejabat awam serta polemik isu pencen pejabat awam yang begitu hangat diperkatakan pada hujung-hujung bulan 1 yang lepas. Di mana macam mana kita tahu tuan-tuan sekalian, banyak sekali kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan sama ada oleh ketua pengarah penjawat awam, oleh menteri-menteri dan sebagainya yang menjurus kepada kecelaruan yang kita nampak pada ketika ini. Dan saya pun telah mengeluarkan begitu banyak video mengulas tentang perkara ini, terutamanya berkenaan dengan pencen kaki tangan awam. Tetapi sekadar untuk recap, memandangkan hari ini 1 hari bulan, sepatutnya kerajaan dah mulakan sistem kontrak servis tu pada hari ini. Jadi rasanya wajarlah untuk kita menyelesaikan kembali dia punya rentetan peristiwa yang membawa sampailah ke hari ini. Pada peringkat awalnya, 23 harian Januari tahun 2024, media-media telah melaporkan tentang satu perkeliling yang telah dikeluarkan oleh ketua pengarah penjawat awam berkenaan dengan selepas ini lantikan baru untuk kaki tangan awam hanya akan diberikan lantikan secara kontrak ataupun contract of service, di mana perkeliling tersebut dikhabarnya telah ditandatangani dan dikeluarkan pada 15 harian Januari tahun 2024. Lepas hampir seminggu, 8 hari kot lebih kurang perkeliling itu dikeluarkan, barulah media melaporkannya. Pelik juga. Sepatutnya kalau benda itu dah keluar 15 hari bulan, 16 atau 17 tu dah lapor dah masalahnya. Kenapa lambat sangat? Di dalam perkeliling tersebut juga telah dinyatakan bahawa langkah ini sebenarnya adalah satu langkah interim ataupun langkah sementara waktu kerajaan sedang memikirkan strategi dan juga perangkaan untuk sistem baru lantikan pejabat awam selepas ini. Bermaksudnya tuan-tuan sekalian, contract of service ini sebenarnya merupakan satu perkara yang sementara sajalah. Sementara waktu kerajaan memikirkan tentang apakah kaedah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah lantikan awam seperti ini. Itu pun kita pelik juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau benda tidak ada kerangka, kenapa ubah secara mendadak masalahnya? Buatlah kerangka dulu, habis-habiskan, and then barulah nak ubah itu, nak ubah ini. Tengah-tengah dia ubah dulu, dia settlekan benda lain dulu, and then baru fikir nak buat benda lain. Itu kelakar namanya. Itu merupakan tindakan mereka yang tidak ada perancangan yang jitu. Tetapi dah sah-sahlah benda ini menimbulkan polemik, dan ramai sekali orang, terutamanya penjawat awam, yang bising betapa takkan selepas ini nak lantik kontrak, mana boleh macam tu, sedangkan hak lantikan untuk dalam perkhidmatan awam telah termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Jadi hasil daripada perbincangan orang ramai, bising sana bising sini dan sebagainya, kerajaan pada tarikh 24 harian Januari 2024 besoknya telah menyatakan mana-mana lantikan baru secara kontrak of service pada 1 Februari ini akan diserahkan ke jawatan tetap apabila kerajaan telah memuktamadkan berkenaan dengan sistem lantikan pejabat awam selepas ini. Mula-mula kontrak, lepas tu nak tetapkan pula. Pelik-pelik tu lah korang ni buat kerja kan. Ini semua kerja orang gila ni lah. Benda tu nak reda dah masalahnya. Tiba-tiba pada hari yang sama, 24 Januari 2024, Timbalan Perdana Menteri yang pertama iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengeluarkan kenyataan jemaah menteri dikatakan telah bersetuju lantikan penjawat awam yang tetap selepas ini tidak akan dapat pencen. Sebaliknya hanya akan dapat caruman KWSP saja. Ini bukan kontrak penyelantikan tau. Ini lantikan tetap selepas ini, selepas 1 Februari ini, semua mereka ini tak akan dapat pencen lagi dah. Yang lama mungkin tak kacau lah kot, tetapi yang baru ini tak dapat pencen lagi dah, digantikan dengan caruman KWSP. Dan benda ini tuan-tuan dan puan sekalian memang meletup gila-gila lah. Orang dah tak puas hati pasal lantikan interim ini. Tengok-tengok bila Zahid Hamidi keluarkan kenyataan, okey, lepas ini penjawat awam yang tetap pun kita tak akan bagi pencen. Weh, marahlah orang bang. Kau dia marah. Dan ramai pihak termasuklah saya sendiri telah mula mempertikaikan tentang cadangan dan juga tindakan kerajaan ini, dan mereka masing-masing telah mengeluarkan satu naratif, iaitu kalau nak kaji pencen kaki tangan awam, kaji dahulu pencen para ahli parlimen, kaji dahulu pencen para menteri, sebab pencen mereka ini jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi dengan syarat yang jauh lebih rendah. Sebab kaki tangan awam macam mana kita tahu, mereka kena berkhidmat sekurang-kurangnya 240 bulan baru dapat pencen yang bernilai lebih kurang 1000 lebih macam tu lebih kurang. Sedangkan menteri-menteri, ahli-ahli parlimen hanya perlu berkhidmat 36 bulan untuk dapat pencen 3/5 daripada gaji mereka. Itu pun 2 pencen tau at least. Satu pencen ahli parlimen, satu pencen sebagai menteri ataupun timbalan menteri. Hui, lain macam betul. That's why rakyat bising, rakyat memekak. Kenapa kerajaan kejam sangat? Kalau nak kaji pencen pun konon-kononnya atas alasan nak jaga kewangan negara, kaji dahulu pencen menteri-menteri itu melambat sangat, terlalu tinggi sangat jumlahnya. Sedangkan menteri-menteri ini buat kerja macam kayu.
Hasil daripada bisingnya rakyat tuan-tuan sekalian berkenaan dengan pencen ini, 26 hari Januari tahun 2024, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa pencen untuk ahli politik yang baru selepas ini juga akan ditiadakan. Siap dia kata apa? Dia kata menteri-menteri yang juga ahli parlimen ada tanggungjawab moral untuk melepaskan salah satu pencen mereka yang ada pada ketika ini, ambil satu pencen saja. Iyalah tu. Bongak je kau jaga. Dan pada hari yang sama juga tuan-tuan sekalian, iaitu 26 Januari 2024, Menteri Komunikasi iaitu Fahmi Fadzil telah meminta semua pihak agar jangan terburu-buru membuat sebarang kesimpulan dan juga membincangkan tentang perkara ini sehinggalah kerajaan benar-benar dapat memutuskan satu kaedah yang menang-menang pada masa akan datang. Di sini tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat saksikan betapa kerajaan perpaduan madani ini sebenarnya merupakan kerajaan yang sangat-sangat clueless. Mereka tak tahu apa mereka buat masalahnya. Mereka hanya buat keputusan berdasarkan kepada tindakan yang separuh masak, pemikiran yang tak cukup masak, tetapi akhirnya bila benda itu menjejaskan rakyat bising, mereka kelangkabut U-turn. Dan pattern ini sebenarnya dah sekian lama. Sepanjang kerajaan perpaduan madani ini mentadbir, dah banyak kali mereka U-turn atas perkara-perkara yang mereka buat keputusan tetapi tak fikir panjang. Dan ini merupakan boleh katakan the final straw sebenarnya, sebab ianya melibatkan kaki tangan awam yang majoritinya merupakan orang-orang Melayu. Dalam erti kata lain, mereka ini cukup suka buat apa-apa pengumuman tapi tak ada kerangka. Mereka buat pengumuman sekarang ini tapi tak fikir panjang. Mereka tak ada blueprint. Mereka tidak ada sebarang satu rangkaan untuk okay fine, kalau aku buat sekarang macam ni, kita tahu dah next step ini, next step ini, next step ini, semua dah siap. Tak, kerajaan kita sekarang ini kerajaan yang sangat-sangat kelang kabut. Mereka buat keputusan sekarang tetapi rangka yang lain-lain ini mereka tak tahu. Ibarat macam orang start kereta, kemaruk nak driving tapi tak tahu nak pergi mana. Inilah je kerajaan sekarang. Sepatutnya tuan-tuan sekalian, kerajaan sebelum membuat apa-apa saja tindakan yang sebesar ini, sepatutnya mereka mengemukakan dahulu benda ini secara umum, minta pandangan umum juga. Dan setiap kerangka yang mereka nak buat ini, perjalanannya haruslah dilaporkan kepada rakyat. Sebab kerajaan ini mentadbir negara adalah sebagai wakil kepada rakyat. Rakyat yang telah mewakilkan mereka untuk tadbir negara ini. Mereka bukan bos. Kerajaan ini bukan bos. Kerajaan ini hanyalah merupakan wakil kepada rakyat untuk mentadbir negara kita ini berdasarkan kepada perkenan yang di-Pertuan Agong. Jadi sepatutnya apa-apa sahaja tindakan kerajaan yang bakal memberikan impak kepada rakyat, rakyat kena tahu dulu dan kena tengok pandangan rakyat macam mana. Tetapi mereka ini buat kerja seolah-olah macam kerajaan ini macam mak bapak mereka punya, macam mereka itu bos besar tak ingat dunia. Padahal mereka ini naik pun atas ihsan undi rakyat tahu. Gaji mereka ini pun atas ihsan cukai rakyat. Jangan nak mengada-ngada wahai kerajaan. Tom pray. Maka dekat sini tuan-tuan dan sekalian, bolehlah kita katakan tindakan kerajaan yang membuat keputusan secara terburu-buru seperti ini tanpa perancangan teliti, tanpa menyiapkan kerangka yang betul-betul mapan, merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan sangat-sangat tidak profesional. Come on, konon-konon Pakatan Harapan ni cukup banyak profesional tapi buat tindakan macam budak tak sekolah. Apa cerita? Dah tua pun bodoh. Dan sekarang dah 1 hari bulan Februari 2024. Sepatutnya sistem contract of service yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Penjawat Awam pada 15 Februari itu sepatutnya mula dilaksanakan pada hari ini. Jadi sekarang kita nak tahu, apakah kerajaan akan meneruskan ataupun menangguhkan dahulu sistem lantikan contract of service ini yang membawa kepada natijah tak ada pencen dan sebagainya ini. Sepatutnya bagi saya lah, kerajaan kena tangguh dahulu benda ini. Kerajaan kena tolak tepi dahulu, kena letak balik benda ini ke tepi, bincang balik A sampai Z tentang apakah yang boleh lakukan, apakah kerangkanya, apakah perancangannya. Dah siap semua ini, dia punya kerangka dah cantik, dah selesai dia bedah dan sebagainya, rakyat pun dah tahu, dan barulah laksanakan. Jangan umum dahulu nak laksanakan tetapi akhirnya kelang kabut macam ini, tunggang terbalik dekat hujung. Sebab apa? Sebab tidak ada perancangan dan juga kerangka yang betul-betul teliti. Tetapi kita hanya boleh mencadangkan saja tuan-tuan dan puan sekalian, sebab kita tahu kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati mereka kan, walaupun bangang, tetapi ini kerajaan mereka. Nak buat macam mana? Sebab Sani Hamzan dah beritahu kita awal-awal, kita je yang lalai. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Kau bawa otak kau. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Otak kau. Sampai Abang Jamil mampus.